papan tanda jalan raya. Selepas adik-adik menonton bahagian pengajaran, adik-adik akan dapat pertama, mengenal beberapa contoh papan tanda dan mengenal fungsi papan tanda tersebut. Hai, Assalamualaikum anak-anak didik Teacher Ida. Apa khabar? Teacher, Alhamdulillah sihat. Minggu ini, kita nak sambung projek kita dengan menghasilkan papan tanda. Minggu ni kita nak belajar mengenai papan tanda. Kita akan meneroka bersama-sama. Jom! Papan tanda berfungsi untuk memberi panduan, amaran, larangan dan maklumat kepada kita. Jadi, kita boleh menjangkakan apa yang ada di kawasan atau jalan tersebut. Papan tanda yang pertama. Cuba adik perhatikan papan tanda ini. Ada 3 warna. Macam biasa kita belajar kan? Maksud papan tanda ini ialah lampu isyarat di hadapan. Papan tanda ini biasanya diletakkan di persimpangan jalan. Jadi, apabila adik-adik melihat papan tanda ini, adik-adik perlu berhati-hati dan patuhi warna lampu isyarat yang ditunjukkan. Seterusnya, kita perhatikan papan tanda ini pula. Ada 2 orang macam sedang berjalan. 1 orang lebih besar dan seorang lagi lebih kecil. Yang lebih besar tu seperti sedang memegang tangan orang yang lebih kecil. Cuba adik teka apakah maksud papan tanda ini. Ya, papan tanda ini bermaksud kanak-kanak sekolah sedang melintas. Jadi, apabila adik melalui kawasan yang mempunyai papan tanda kanak-kanak sekolah melintas, apa yang adik perlu lakukan ialah adik perlu perlahankan kenderaan adik-adik dan awasi jika ada kanak-kanak sekolah sedang melintas. Di kawasan ini, kita tidak boleh memandu dengan laju. Kita perlu jaga keselamatan kanak-kanak sekolah. Seterusnya, kita lihat papan tanda ini. Ada tulisan dan latar belakangnya merah. Boleh teka tak? Maksud papan tanda ini ialah berhenti. Maksudnya, apabila adik melihat papan tanda ini, adik perlu memberhentikan seketika kenderaan adik dan lihat di kiri dan kanan jalan. Adakah ada apa-apa kenderaan? Jika tidak ada, adik-adik boleh teruskan perjalanan. Biasanya papan tanda ini ada di persimpangan jalan. Seterusnya, papan tanda ini. Cuba adik perhatikan. Ada gambar apa tu ya? Ya, ada gambar basikal lah adik-adik. Boleh teka tak apa maksudnya? Maksud papan tanda yang berwarna biru ini ialah laluan untuk basikal. Papan tanda ini
biasanya diletakkan di tepi jalan. Maksudnya, di jalan itu ada lorong untuk basikal. Penunggang basikal perlu menggunakan lorong basikal ini untuk mereka mengayuh basikal. Jadi, kalau adik-adik nak menunggang basikal di jalan raya, pastikan adik menunggang di lorong basikal sahaja. Kerana kita perlu jaga keselamatan kita. Wow, gambar apa pula ni adik-adik? Boleh adik-adik teka? Kenderaan apa yang ditunjukkan? Maksud papan tanda ini ialah ada hentian bas di sekitar kawasan ini. Sekiranya adik-adik melihat papan tanda ini, adik-adik boleh menaiki bas di hentian bas. Seronok tahu naik bas. Kita perhatikan pula gambar ini. Ada sedikit bonjol dekat gambar yang ditunjukkan. Apakah maksudnya? Ini bukan bonjol adik-adik. Ini bermaksud bonggol. Maksud papan tanda ini ialah ada bonggol di kawasan jalan ini. Mesti kawasan rumah adik-adik ada bonggol kan? Bila ada bonggol, perlu ada papan tanda bonggol. Tujuannya untuk memberi amaran kepada kita untuk memperlahankan kenderaan kita supaya kita tidak berlompat ataupun terbang apabila laju sangat bila melalui bonggol ini. Papan tanda ni pun biasa kita lihat. Apakah maksudnya? Maksudnya, pengguna jalan raya dilarang memasuki jalan atau lorong ini. Seperti dalam gambar ini. Jadi, kita tidak boleh melalui jalan tersebut. Adik-adik cam tak huruf apa ni? Betul, ini huruf U. U yang terbalik. Maksud papan tanda ini ialah kita boleh membuat pusingan U di hadapan jalan ini. Pusingan U ataupun U-turn. Jadi, apabila adik melihat papan tanda ini, adik boleh belok ke kanan dan membuat pusingan U untuk berpatah balik. Tadi papan tanda U tu warna biru. Sekarang papan tanda U terbalik ini warna merah pula dan ada palang. Maksudnya apa? Maksudnya kita dilarang membuat pusingan U atau U-turn di jalan ini. Jadi, apabila kita lihat ada papan tanda ini, kita tidak boleh sesuka hati membuat pusingan U. Ia berbahaya kepada diri kita sendiri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Papan tanda apa pula ni? Cuba adik sebut huruf apa ini? Ya, ini huruf P. Maksud papan tanda ini ialah kita boleh meletak kenderaan atau memarkir kenderaan di kawasan ini. Jadi, adik perlu patuhi papan tanda yang ditunjukkan. Contohnya, kita nak meletakkan kereta ikut arah untuk parkir kereta. Nak letakkan motosikal ikut arah parkir motosikal.
Okey adik-adik. Huruf P tadi warna biru. Sekarang huruf P itu dah bertukar menjadi merah dan ada palang pula tu. Apakah maksudnya? Maksudnya kita dilarang meletak kenderaan di kawasan ini. Jadi apabila adik lihat papan tanda seperti ini, ingat jangan letakkan kenderaan di kawasan ini. Adik tidak mahu menyusahkan orang lain. Ingat tau? Yalah, perhatikan pula papan tanda ini. Bentuk apa tu ya? Ya, bentuk bulat. Maksud papan tanda ini ialah ada bulatan di hadapan. Jadi, apabila adik melihat papan tanda ini, bermaksud di hadapan jalan ini ada bulatan ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris roundabout. Adik perhatikan papan tanda ini pula. Ada gambar haiwan apa tu? Betul, gambar lembu. Papan tanda ini bermaksud ini ialah kawasan lembu melintas. Papan tanda ini biasanya diletakkan di jalan raya yang berdekatan dengan kawasan orang memelihara lembu. Jadi, kita perlu berhati-hati supaya kita tidak terlanggar lembu. Bahaya. Papan tanda haiwan lagi lah adik-adik. Apakah maksudnya? Maksud papan tanda ini ialah kawasan haiwan liar melintas. Maksudnya, apabila adik-adik melalui jalan ini, adik-adik perlu berhati-hati dan memerhati keadaan sekeliling. Pastikan tiada haiwan liar melintas jalan tersebut. Haiwan liar ni boleh jadi tapir macam dalam gambar ni. Boleh jadi gajah, harimau, beruang dan macam-macam lagi haiwan liar. Monyet pun ada. Berhati-hati tau kalau nampak papan tanda seperti ini. Masa untuk aktiviti. Jom hasilkan papan tanda. Lepas adik-adik menonton bahagian aktiviti, adik-adik akan dapat pertama menghasilkan 3 keping papan tanda dengan bimbingan dan menyebut nama dan fungsi papan tanda tersebut. Untuk menghasilkan papan tanda, adik-adik perlukan bahan-bahan berikut seperti kotak terpakai, kertas warna, gam uhu, gunting, pisau, cat atau warna air. Langkah pertama, adik perlu hasilkan 3 keping papan tanda yang bersaiz besar. Kerana kita nak padankan saiz dengan model kenderaan adik-adik yang adik hasilkan minggu lepas. Adik boleh pilih apa-apa sahaja papan tanda yang adik nak. Cuma pastikan ia bersaiz besar. Langkah seterusnya, adik-adik perlu tentukan sama ada papan tanda itu boleh dipegang ataupun yang mempunyai kaki atau stand. Jadi, gunakan kreativiti dan inovasi adik-adik dan hasilkan
menghasilkan papan tanda yang menarik. Dan pastikan ia mempunyai jalan cerita yang bersesuaian dengan model kenderaan yang telah adik hasilkan. Alhamdulillah, kita selesai belajar mengenai papan tanda. Cik Ida ucapkan selamat berjaya dan selamat membuat tugasan. Bye, jumpa lagi minggu depan. Alhamdulillah, Assalamualaikum.